Perkembangan banjir di Sabah. Setakat pukul 8 malam tadi, jumlah penduduk berlindung di 10 pusat pembinaan sementara PPS meningkat kepada 909 penduduk daripada 265 keluarga. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, di Nabawan 467 orang daripada 119 keluarga kekal berlindung di 6 PPS. Manakala di Suk, 239 orang daripada 79 keluarga ditempatkan di 2 PPS. Keningau mencatat 76 orang daripada 21 keluarga. Di Beaufort pula 127 orang daripada 46 keluarga. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pelbagai aktiviti bimbingan dan hiburan khususnya kepada kanak-kanak di Pusat Pemindahan Kekal Selagon Beaufort. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat JPKA Beaufort, Asmi Itin memaklumkan usaha itu sebagai sokongan mental dan emosi kepada penduduk yang terpaksa berdepan bencana banjir berulang dalam tempoh singkat. Baru tadi ada aktiviti untuk anak-anak, diorang akan buat Lego dan ada mewarna. Dan baru tadi dari pihak kesihatan diorang ada buat taklimat tentang pemakanan untuk mangsa banjir lah. Dan pihak JKM juga yang sebelum ni kita ada buat tayangan video lah untuk diorang tidak merasa bosan berada di PPS. Beliau ditemui RTM di PPK Selagon Beaufort. Lembaga Industri Getah Sabah LIGS sedang melaksana projek pembangunan secara berfasa di kawasan Pasir B Pulau Banggi yang meliputi keluasan 3,280 hektar. Lebih 1,000 penduduk di kawasan tersebut dijangka mendapat manfaat daripada projek itu. Pembangunan keseluruhan kawasan Pasir B ini akan memberi impak ekonomi langsung sekurang-kurangnya 40 juta setahun kepada pembangunan Pulau Banggi. Dato' Dr. Jeffrey menjawab pertanyaan ahli dari Banggi, Dato' Muhammad Muhammarin dalam persidangan DUN Sabah. Tahun ini, LIGS memulakan projek penanaman getah seluas 2,200 hektar dengan kos 2.5 juta ringgit yang akan memberi peluang kepada 60 penduduk kampung menyertai sebagai peserta. Kerajaan negeri terus komited dalam usaha menyediakan perumahan mampu milik kepada golongan berpendapatan rendah di seluruh negeri. Ketika ini, 225 unit rumah sedang dibina LPPB di 5 lokasi strategik di Kemabung, Sukau, Melalap, Beluran dan Pitas. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, rumah tersebut akan dijual kepada golongan berpendapatan rendah dengan harga RM47,000 seunit. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan lisan Adun Dilantik, Datuk Suhaimi Nasir dan Adun Tanjung Aru, Datuk Jones Wong dalam persidangan DUN Sabah. Tambahnya, kerajaan negeri turut merancang pembinaan lebih banyak rumah kos rendah di bawah rancangan Malaysia ke-13 RM ke-13 yang kini berada di peringkat semakan dan kelulusan Unit Perancang Ekonomi Negeri UPN Sabah. Projek naik taraf Pusat Jantung Sabah yang beroperasi di Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu akan dimulakan September tahun ini. Pelaksanaan projek tersebut kini berada dalam fasa penyediaan dokumen Schedule of Accommodation SOA dan Preliminary Detail Abstract PDA oleh Jabatan Kerja Raya JKR. Dan kita jangka Institut Jantung Sabah yang beroperasi di Queen 2 ini dijangka akan dimulakan kerja-kerjanya dalam bulan September ini. Kerana untuk makluman dalam bulan Mei ini, PDA ini akan diserahkan kepada JKR Malaysia untuk dimuktamadkan harganya. Dato' James menyatakan demikian bagi menjawab soalan Adun Sekong alias Sani mengenai status projek berkenaan dalam persidangan DUN Sabah. JKR juga telah membuat lawatan tapak ke HQE pada 22 hingga 23 Januari lalu untuk membuat semakan skop kerja serta tinjauan tapak projek. Pada April tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan 80 juta ringgit akan diperuntukkan Kerajaan Persekutuan untuk menubuhkan pusat jantung di HQE 2.
Sekolah Menengah Agama Negeri SMAN akan dibina di kawasan Hub Pendidikan Batu 10, Sungai Batang Sandakan melibatkan peruntukan RM50 juta. Menteri Sains Teknologi Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, cadangan ini telah disenaraikan sebagai sebahagian projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-13 RM ke-13. Sehubungan itu, penubuhan Sekolah Menengah Agama Negeri SMAN adalah amat diperlukan bagi menampung pelajar dari SAN yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat Sekolah Menengah Agama Negeri dalam aliran agama. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adun dilantik Datuk Jafari Waliam dalam sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah DUN ke-16 di Kota Kinabalu. Projek ini dijangka bukan sahaja memperkukuh pendidikan agama negeri, malah memberi impak besar kepada pembangunan pendidikan Islam di kawasan pantai timur Sabah, khususnya di Sandakan. Di pertama persidangan DUN Sabah membahaskan ucapan dasar kerajaan yang telah disampaikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman 10 April lepas. Sesi perbahasan menyaksikan 21 adun mengambil bahagian. Memulakan perbahasan, ahli dari Telupi Datuk Dr. Johnny Bon Jekur berkata, kebersamaan semua pihak amat penting dalam membangunkan Sabah. Ahli dari Senalang Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal dalam perbahasannya mencadangkan Sabah beralih kepada model ekonomi berasaskan nilai tambah dalam industri hiliran dan tidak hanya bergantung kepada ekspor bahan mentah. Adun Kadamaian Datuk Iwan Benedict pula mencadangkan peruntukan khas diwujudkan di bawah projek khas ekonomi anak negeri Sabah bagi membantu Jabatan Tanah dan Ukur menyelesaikan isu kelewatan pengeluaran geran-geran tanah yang disukat menerusi proses biasa. Saya percaya Jabatan Tanah dan Ukur memerlukan kemudahan dan kelengkapan tambahan bukan hanya untuk memperluaskan pelaksanaan program pantas, tetapi juga mengeluarkan geran-geran tanah yang telah disukat sekian lamanya melalui proses biasa dengan lebih cepat lagi. Turut mengambil bahagian dalam perbahasan Adun Liawan Datuk Anwar Ayub Aman yang mencadangkan Jalan Tarapa diturut memandangkan potensinya sebagai laluan alternatif yang mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas di sekitar daerah Keningau. Rancangan jangka panjang yang lebih sistematik juga perlu dirangka, termasuk menaik taraf jalan sedia ada serta pembinaan jalan alternatif yang lebih efisien. Saya berharap pihak berwajib dapat mengambil langkah yang lebih proaktif dalam menangani isu ini secara menyeluruh. Persidangan DUN Sabah bersambung hari ini. Jemaah haji di negeri ini diingatkan untuk membuat persediaan rapi dari segi fizikal dan mental bagi menghadapi cuaca panas di Tanah Suci yang dijangka mencecah hingga 50 darjah Celsius. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, jemaah perlu diberi pendedahan awal mengenai cabaran sebenar di lapangan agar mampu mengharungi ibadah haji dengan penuh kesabaran. Jadi di Tanah Suci itu memang tempat Allah SWT uji. Jadi bila mana mereka ni dah di awal lagi dijelaskan tentang cabaran yang dihadapi ke sana, saya harap sangat mereka ni daripada jemaah haji daripada negeri Sabah ni dapat mempersiapkan diri dengan kesabaran yang tinggi. Beliau ditemui media dalam majlis perasmian Aidilfitri Madani Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM peringkat negeri Sabah di Ibu Negeri. Dalam majlis berkenaan, YAPIM menyalurkan sumbangan berjumlah RM46,000 yang diagihkan kepada 50 keluarga asnaf, 100 pelajar Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut serta 5 pertubuhan tempatan. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Naim mengadakan lawatan ke Pejabat Tabung Haji Kota Kinabalu bagi meninjau operasi haji. Dalam lawatan tersebut, beliau turut diberi taklimat mengenai status persiapan jemaah Sabah bagi musim haji tahun ini oleh Pengarah Tabung Haji Wilayah Sabah dan Sarawak, Datuk Nulailah Said. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.